أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama meneruskan kuliah duha mingguan ini, dan moga-moga sepanjang keberadaan kita di dalam majlis ini Allah rahmati kita dengan keampunan terhadap dosa-dosa kita yang lalu dan melayakkan kita untuk berada di dalam taman syurga Allah yang sebenar di akhir nanti. Seperti mana yang dimaklumi, pagi ini insya-Allah kita akan bersama tetamu kita, Fadil Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Kebetulan Ustaz Abdullah Din tak dapat bersama, dan Ustaz Ahmad Dasuki ada program di utara. Jadi pagi ni insya-Allah pukul 9.30 kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Sebelum tu kita akan, seperti biasa, kita akan baca wirid kita sebelum tafsir. Dan minggu yang kedua insya-Allah kita akan baca wirid Imam Ali bin Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Saqaf, iaitu wirid Sakran, insya-Allah muka surat 202. Wirid Sakran muka surat 202. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ikhtartu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atabina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تطرسنا بالله تطرسنا بالله تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله ب100 ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع ب100 ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق ب100 ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وخيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يعطى ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat mati sekalian, kita sambung tafsir Nur Ihsan pada muka surat 280 baris paling bawah sekali, pada ayat yang ke-21 surah Ibrahim. Ayat yang ke-21 surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa barazu lillahi jami'a wa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadaynakum sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Wa barazu lillahi jami'ah, dan nyata terang mereka itu makhluk bagi Allah Ta'ala sekalian di pada mahsyar. Kemudian daripada kubur mereka itu seorang tiada terlindung. Faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi min syai'. Maka kata sekalian orang yang dhaif bagi segala orang yang besar-besar, takabur, yang diikut dalam dunia, padahal dalalah, yakni kesesat, bahawasa kami bagi kamu ikutan dalam dunia, maka adakah kamu boleh mengaya tolong lepas kami daripada azab Allah suatu hari ini, kerana kami yang kena azab sebab ikut engkau. Qalu law hadana Allahu lahadaynakum sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Kata mereka itu orang besar-besar yang diikut, jika hidayah akan kami oleh Allah Ta'ala, nescaya kami hidayah kamu, tetapi kami sudah dalalah, sesat, maka kamu pun dalalah, sesat juga. Bersamaan atas kami duka cita, kami atau sabar kami, tiada kami dapat tempat kelepasan daripada azab Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat 21 ayat yang menjadi peringatan kepada kita orang beriman berkaitan dengan pendirian kita sewaktu kita hidup di dunia. Adakah kita nak ikut kebenaran? Kebenaran itu berdasarkan kepada individu atau kelompok manusia, sehingga akan kita ta'asub, kita taat membuta tuli dengan membelakangkan kebenaran yang datang daripada Allah melalui Al-Quran dan juga Nabi. Bagaimana Allah Ta'ala merakamkan di dalam Al-Quran peristiwa yang akan berlaku nanti di akhirat. Dan kalaulah kita menghayati sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku, antaranya ialah apa yang akan berlaku di akhirat di mahsyar nanti, dengan harapan moga-moga kita tidak akan termasuk dalam golongan yang kesusahan di sana nanti. Kita harap kita akan diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah Ta'ala ketika berada di sana, walaupun mungkin di dunia ni susah, cabaran demi cabaran waktu hidup di dunia,
dengan berhadapan dengan iblis syaitan, dengan hawa nafsu, dengan orang kafir, dengan orang-orang yang beriman tapi dengki. Kita berdepan dengan berbagai-bagai ujian. Moga-moga kita berjaya waktu dalam ujian di dunia ni, supaya kita selamat di akhirat. Allah cerita ayat 21 ni cerita satu kelompok manusia di mahsyar nanti yang akan menyesal dengan sebab tak guna akal yang Allah Ta'ala bagi, dan untuk mencari melalui akal itu kebenaran. Kebenaran ni hanya datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Allah Ta'ala yang turun melalui Nabi. Daripada Nabi turun kepada orang-orang alim, orang soleh yang berilmu. Mereka lah yang menyampaikan kebenaran. Maka kita orang-orang yang tak ada ilmu, kita kena menampingi orang-orang yang berilmu, supaya kita tak tersalah dan tersesat jalan waktu hidup di dunia. Kita tak mau orang yang rugi pasal duk sangka. Macam kita baca surah Kahfi lah, kan 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi itu antara menyebut orang yang aksarina akmala, orang yang paling rugi amalannya ialah alladhina kana sa'yuhum, orang yang usaha mereka di dunia ni, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia ni mereka duk sangka duk buat baik, tapi mereka tu sesat. Sangka buat hak betul dah, rupa-rupanya tak betul. Pasal apa? Tersilap langkah. Jadi Allah Ta'ala sebut wa barazu lillahi jami'ah. Semua kita ni, semua makhluk akan keluar daripada kubur, akan berkumpul depan Allah Ta'ala di mahsyar. Yang pertama sekali akan muncul menuju ke mahsyar, keluar daripada kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tak cari Sayyidah Aisyah, tak tanya tentang Sayyidah Khadijah, tak tanya tentang Sayyidah Fatimah. Baginda tanya, keluar daripada mulut, pertama sekali keluar daripada mulut baginda adalah tentang umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kat kita, sayang sungguh kat umat dia. Waktu hidup baginda usaha untuk bagi petunjuk supaya selamat daripada api neraka. Dalam kubur pun kita baca bagaimana Nabi sebut kematian, kewafatan baginda ni ada baik dia. Kalau baginda dapat berita tentang kebaikan, ketaatan umat dia, baginda bersyukur. Tapi bila baginda dengar berita kata umat buat salah, baginda minta ampun untuk umat itu, walaupun doa di alam barzakh. Baiknya Nabi. Kalaulah kita dengar, kita baca tuan-tuan cerita, kata 40 hari sebelum kita meninggal, mak ayah kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita ke alam barzakh. Orang di alam sana tahu cerita kita nak pergi sana, kita tak perasan je, tanda-tanda duk ada dah kata kita nak berangkat pergi sana. Di alam sana adik-beradik kita, terutama mak ayah yang mendahulu kita, berdoa moga-moga kita selamat ketika mana kita meninggalkan dunia ini. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita cerita berkaitan ayat surah Qaf ayat 22 yang University of Michigan di Amerika buat kajian tentang sakaratul maut. Orang putih, profesor buat kajian apa pasal orang nak mati ni mata mandang macam je, tengok kau satu arah je. Kita mengaji, dia tengok roh dia sering nak keluar, dia tengok amalan-amalan yang dia lakukan waktu dia hidup. Kalau orang baik, antaranya Nabi sebut tanda orang nak mati baik ni, dari dia berpeluh. Pasal apa dia berpeluh? Peluh pasal ditayang ketika itu amal buruk yang dia lakukan sebelum ni. Mata dia bergenang pengayak pasal apa? Pasal dia terharu sangat-sangat. Bila tadi dia cemas sampai berpeluh dari tengok amal kejahatan yang dilakukan sebelum ni, tiba-tiba dia dapat keampunan daripada Allah Ta'ala di saat itu. Bergenang ayat mata dia kerana terlalu gembira. Mulut tak boleh kata apa dah. Tuan-tuan, ada orang yang tengok syurga macam orang mati syahid. Ada orang tuan-tuan yang dapat melihat Nabi. Orang tengok malaikat maut ni, tak usah cerita lah, kita maklumi. Hak baik tengok dalam keadaan rupa parah yang baik, elok, berseri-seri, wangi. Hak orang jahat, orang kafir tengok malaikat maut, menakutkan. Tapi terkeluar tak di mulut? Tak terkeluar. Tak pernah cerita apa. Tapi University of Michigan ni buat kajian. Mereka kata orang nak mati ni tengok sesuatu yang luar biasa yang tak pernah dilihat. Tapi mereka tak boleh nak cerita apa yang dilihat. Otak yang mereka buat kaji, mata tengok, otak bagi signal kata tengok sesuatu yang menakjubkan, menakut ataupun sesuatu yang luar biasa. Tapi apa yang dilihat tak tahu. Macam kita tengok kereta lah, mata tengok kereta,
Tapi mata tak ada habaq kata kita tengok kereta. Otak kita yang terjemah tu kereta. Mereka buat kajian mata dengan otak orang nak mati. Mereka tahu berdasarkan kepada apa yang dipandang, jawab apa yang ada di otak ketika tu orang nak mati. Tengok sesuatu yang luar biasa. Tapi tak tahu. Allah sebut, kita dah nyata ke ayat 22 surah Qaf. Allah cerita siap-siap dah. Fakashafna an qaqita apa basarukal yawma hadid. Orang nak mati tengok dengan pandangan yang tajam. Dia tengok sesuatu yang luar biasa. Jadi kita mengaji, kita orang Islam, kita dimaklumkan berdasarkan hadis macam-macam yang orang tu boleh tengok. Tuan-tuan, hak baik alhamdulillah, hak tak baik dia tengok benda-benda yang menakutkan. Jadi Nabi, tuan-tuan, mak ayah kita sendiri pun berdoa kalau kita nak kembali ke sana. Mereka berdoa moga-moga selamat kita, selamat daripada menjadi mangsa kepada iblis syaitan yang pulun habis out ketika tu. Nak pastikan seorang hamba Allah tu boleh jadi peneman dia dalam neraka. Ini peluang terakhir dia. Moga-moga Allah lindungi kita. Bangkit di mahsyar semua pakat pi, dan kita pun maklumi. Ada yang pi dalam keadaan yang pantai, selesa, ada yang pi merangkak, macam-macam keadaan, berjalan dengan muka dan sebagainya. Tak ada siapa yang boleh buat keras kepala. Aku tak mau keluar. Dunia ni tak apa, abang orang tak kena keluar. Kan? Kena pi, tak mau pi. Di akhirat nanti tak peraya kena keluar semua. Walaupun tahu pi tu nahai lah jawab dia. Duduk dalam kubur pun kena dah. Dan tahu apa yang akan berlaku nanti. Tapi terpaksa kena keluar untuk pi ke mahsyar. Faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru. Lalu berkatalah orang-orang lemah. Du'afa' ni orang lemah, orang yang tak ada kedudukan, tak ada pangkat, orang-orang yang dipandang rendah oleh orang ataupun lemah tubuh badan dia. Mana rakyat ataupun orang-orang yang tak ada berjawatan, mereka kata kepada orang-orang yang takabur, orang besar, pemimpin mereka, orang yang sombong dengan jawatan mereka, dengan kekayaan mereka. Yang orang lemah ataupun orang rendah jawatan ni duk ikut, percaya sungguh-sungguh kat pemimpin tu, kat orang besar mereka. Inna kunna lakum taba'an. Orang-orang lemah, orang yang rendah jawatan ataupun kedudukan ni kata kat pemimpin, kat orang besar mereka, inna kunna lakum taba'a. Kami dulu di dunia ni kami jadi pengikut hang, penyokong hang. Dia, tuan-tuan, tak peraya nak lari dah. Nak cari orang nak selamat diri ni macam mana dah. Orang tu akan paut, orang akan minta tolong. Kita tak boleh nak bayang suasana ni di akhirat nanti. Nabi-nabi pun tak berani. Nafsi dah disebut, semua nabi-nabi akan kata nafsi. Aku kira aku je hari ni, tak boleh nak tolong. Jadi orang lemah, rakyat ataupun orang yang lekeh ni, mereka kata kat orang cerdik, orang pandai, orang pemimpin-pemimpin, kami dulu ni pengikut hampa. Fahal antum mughnuna anna min azabillah min syai'. Boleh tak hari ni hampa bebaskan kami daripada azab Allah Ta'ala ni? Itu dia, tuan-tuan. Dunia ni harap sungguh nak percaya, nak minta apa, bantuan apakah, apa kata pergi kat wakil ayat tu, kat pemimpin tu lah kan. Ada orang yang kena sokong dia, kena ikut dia pasal dia duk bagi bantuan. Jangan, tuan-tuan, jangan. Walaupun saya ni wakil ayat, jangan. Kebenaran tu bukan duk kat jawatan seseorang. Kebenaran tetap kebenaran walaupun orang tu tak ada jawatan apa. Jadi di akhirat nanti orang-orang lemah, orang-orang yang dihina ataupun orang yang rendah kedudukan dia, rakyat, mereka nak selamatkan diri daripada api neraka. Pasal apa nak boleh kena api neraka? Pasal percaya bulat-bulat, buta tuli. Pemimpin tu kata apa, ikut je. Pasal apa? Pemimpin mengaji tinggi kan, pemimpin pandai, mereka lebih tahu lah. Contoh orang agama pun ikut pemimpin, ikut ya lah, angguk juga walaupun tak betul. Pasal apa? Dia tu orang besar, pemimpin, pakat sesat habis. Pergi di akhirat, rakyat ataupun orang bawah ni, mereka nak cari penyelamat, mereka cari pemimpin kan. Hampa kami dulu jadi pengikut, jadi pendukung, kami buat kerja, sokong sungguh-sungguh ni, boleh tak tolong hari ni, tolong selamatkan kami daripada azab neraka Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala ni. Itu dia, tuan-tuan, nak cari penyelamat. Dengan sebab itulah kita, tuan-tuan, agama kita suruh cari kawan kan. Unzur man yuqal ni kata Nabi, tengok mu kawan dengan siapa. Pasal almar'u ala dini qalilih, seorang tu akan ikut cara hidup kawan dia. Maka Nabi suruh pilih kawan.
Ni adik-adik anak-anak ni mengaji ni, kena pilih kawan. Duk asrama, duk sekolah, nu kawan di luar. Di sekolah di asrama ni semua elok pakai jubah semua ni. Boridak pula lagi. Tak ada, semua seorang tak pakai kepiah. Keluar pegang sekolah. Ni budak sekolah mana? Ada sekolah kat tu ustaz. Tak mengaku lah Zubaidah. Tak mengaku. Ha? Rambut ni macam apa? Wadi Pikachu apa? Buka tengok kepiah. Ada apa? Mari nak main tengok ambil SPM ustaz, tengok jauh. Tu dia rambut. Hak jenis negro pada rambut. Tu baru berapa bulan lah lepas SPM. Macam-macam jenis. Tak apa. Jaga sembahyang elok. Ha, jangan buat rambut tak tahuan. Ha, jadi kawan satu. Bila besar kahwin, nak kahwin kena tengok kahwin dengan siapa. Suruh tengok pilihan agama paling penting. Pasal apa? Ni kahwin ni bukan cerita di dunia ni, bawa sampai ke kubur, sampai ke akhirat tu. Ha, berat. Ha, ni makcik, kak ustaz apa semua ni orang pengalaman. Ni kamu tak kahwin ni. Lah ni zaman kamu ni kira orang panggil apa? Oh, tengah galak ni. Kan? Duduk dalam sekolah ni, tengok hak dua sekolah ni paling segak ni, tak dunia luar. Kan? Ha, tu nampak jumpa dalam sekolah ni, paling handsome hak dua asrama ni, hak dua sekolah ni. Keluar pergi sekolah ni Pinusi, tu dia segak ramai lagi, handsome ramai lagi rupanya. Ustaz selalu pesan dulu lah ni, ustaz tak masa dengan kamu, tapi ustaz selalu pesan, beringat kamu dua asrama, lelaki kau perempuan, kawan kamu baik dia sama ni mungkin boleh cerita satu hari tentang kamu. Duk mengaji dulu macam mana. Contohlah pupu kamu duk cerita, tiba-tiba berkenan nama apa? Nama Fulanah bin Fulanah. Macam aku bisa dengar nama kau ni. Duk kampung mana? Apa? Oh, dulu mengaji Zubaidah. Ish, cari online kot. Awak? Ish, dia tu aku tahulah sikit pun. Ustaz nak pesan, kamu hari ni kamu ke depan boleh berlakon, tapi cerita kamu hak lama tu, kawan kamu mengaji sekelas ataupun dua asrama boleh cerita tentang kamu. Jaga. Dulu dia sama warak dia tu, serban dengan serban sabikat dah. Lepas tubuh lidak kita bau. Lepas tubuh serban dia buka macam Saudi tu. Tasbih yang tasbih biji tasbih ada, tasbih digital pun ada lagi. Tu dia belah kanan digital, belah kiri tasbih. Dia tu kerasakan. Oh tu kan. Telah ni lain pun tengok. Pasal apa? Selok tak dan jek ya. Betul kan? Dulu lain supaya dia lain. Jaga. Kahwin cari hak elok. Pasal apa? Sampai ke mati kita hidup bermasyarakat dengan kawan, dengan orang jadi pemimpin. Semua tu akan jadi penyebab kita susah di akhirat bila kita silap pilih. Jadi orang pengikut-pengikut, orang lemah-lemah ni mai jumpa dengan orang besar di akhirat. Di dunia ni mereka anggap orang penting, orang besar, sampai ke akhirat pun dia anggap orang besar. Di dunia ni depa duk harap minta apa tolong hak ni. Di akhirat pun macam tu juga, nak tolong, minta tolong. Tapi Allah cerita siap-siap apa yang akan berlaku. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka orang besar pemimpin tu kata, kalaulah kami dapat petunjuk dulu ni, kami tentu akan bagi kongsi petunjuk tu kat hampa juga. Tak payah. Sawaun alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Hari ni depa tak boleh tolong apa. Pemimpin kata hari ni minta maaf lah, kami tak boleh tolong. Kalau dulu ni kami betul, kami dapat petunjuk, kami pun akan bagi ke hampa, kongsi dengan hampa, tapi tak peraya lah, minta maaf lah. Sabar lah, tak peraya. Tuan-tuan, semua orang pakat nak berlepas diri, tak mau dikaitkan dengan apa yang berlaku waktu hidup tu dunia. Allah cerita dalam ayat lain, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang tu akan lari daripada saudara dia. Kan? Daripada saudara dia, tak mau mengaku adik-beradik ni. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak ayah dia. Tu dia, anak tak mau jumpa dengan mak ayah. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada kawan, daripada anak-anak pinak dia. Likulli mri'im yawma idzin sya'nun yu'nih. Pada hari itu masing-masing urusan masing-masing. Pasal siapa tak mau jumpa? Pasal tak mau disangkut, disabitkan. Pasal hanglah aku kena neraka.
pasal hang lah aku tersilap jalan. Tak mau disangkut macam tu. Tak mau apa lagi, tak mau pahala yang dia bawa dirampas, diragut oleh orang lain yang menyalahkan depa tu punya hang dan punya pasal depa dapat. Depa boleh kutip pahala yang buat. Dah lah bawa pahala tak terang mana, tak banyak mana. Tiba-tiba nak pi agih bagi kat orang. Oh tak mau. Lari, tak mau jumpa. Tuan-tuan, tu suasana yang Allah Ta'ala kongsi supaya jadi peringatan kepada kita. Bahaya muslimin muslimat. Jadi pemimpin nak berlepas diri. Semua orang nak berlepas diri supaya selamat diri masing-masing di akhirat nanti. Na'udzubillah. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Aziz lepas dia terpaksa menerima jawatan khalifah Amirul Mukminin, dia tolak. Rebah dia bila diumumkan kata dia adalah Amirul Mukminin. Rebah dia merayu sungguh-sungguh kepada semua yang hadir di masjid, dan dia serah balik. Dia tak mau untuk terima amanah itu. Tapi semua hadir kata kami nak kamu. Kami bagi kepercayaan kepada kamu. Tuan-tuan, dia keluar daripada masjid nak balik rumah, dia kata mana kaldai saya? Orang pakat terpingang-pingang. Nak naik kaldai lagi. Dia jadi Amir Mukminin dah, jadi khalifah dah. Nak naik kenderaan dia lama lagi. Dia kata itu kenderaan aku. Balik rumah teriak. Isteri dia kata, isteri dia Fatimah yang juga sepupu dia, tak cukup lagi kah dengan jawatan baru dapat ni? Sayyidina Umar kata aku teriak ni pasal aku takut nanti di akhirat ketika dibentangkan amalanku, rakyat mai tuntut terhadap aku, mai tuntut dan mai keragut habis amalan yang aku bawa. Akhirnya aku terpaksa pikul tanggung dosa rakyat dan aku dilempar masuk dalam neraka. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan sebarang orang, bukan kita kan. Orang yang Nabi sebut, tuan-tuan, kepada jin yang mai beriman kat Nabi, Roman yang mai beriman, Nabi kata salah seorang daripada kamu, Nabi sebut nama jin tu nama Suraq. Wahai Suraq, mu akan mati keseorangan dan yang akan mengkebumikan engkau adalah umatku yang paling baik zaman tu. Cerita ringkas seperti mana disebutkan oleh ulama hadis. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Aziz dengan rombongan dia dalam satu perjalanan di padang pasir, sempat jumpa bangkai ular. Sayyidina Umar turun daripada kenderaan, minta alat untuk dia korek, dia nak kebumikan ular tu. Menteri pegawai kata tak salah wahai mukminin, tu ular je. Tak, dia kata dia nak buat dan jangan siapa tolong. Dia tanam ular tu. Dengar suara yang menyebut sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah. Pakat terkejut habis. Dengar suara tapi tak tahu siapa yang sebut. Sayyidina Umar minta dengan nama Allah, habaq tunjuk diri ataupun habaq dia siapa. Tolong tunjuk diri, kalau tak mau tunjuk diri habaq dia siapa. Lalu suara tu kata aku adalah salah satu jin yang mengikuti rombongan jumpa dan beriman dengan Nabi, dan Nabi sebut tentang sahabat dia yang satu rombongan nama Suraq, yang Suraq tu akan mati keseorangan dan dikebumikan oleh umat bagian yang terbaik di zaman tu. Suraq ni mati, tuan-tuan, kesan kecederaan parah lawan dengan jin kapiak, dan dia menyerupai ular. Dan yang mengkebumikan tu ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang Nabi sifatkan sebaik-baik umat dia di ketika itu. Subhanallah. Tu pun Sayyidina Umar, tuan-tuan, tak lepas. Dia duk rasa dia akan susah nanti di akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk satu kualiti yang tak ada, tuan-tuan. Kualiti kepimpinan selepas daripada Khulafaur Rasyidin, melainkan jumpa dengan Sayyidina Umar bin Aziz pula baru orang nampak, dan disebut dengan Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Ustaz mic itu? Ada. Kalau mic habaq lah. Ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusriqikum wa ma antum bimusriqi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum azabun alim. Ayat 22 surah Ibrahim.
Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Dan kata iblis dalam neraka tak kala dihukum kerajaan hari kiamat dengan ditetap ahli neraka ke dalam neraka dan ahli syurga ke dalam syurga. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata iblis bahawasa Allah Ta'ala telah janji ia akan akan perjanjian yang sebenar dengan bangkit kubur dan balasan amalan kebaikan dan kejahatan dengan syurga dan neraka, dan benar ia akan kamu, dan aku janji kamu itu sekalian tiada, aku janji kamu sekalian itu sekalian tiada, maka aku salah akan kamu, dan tiada ada bagiku atas kamu itu daripada kekuatan, dan tiada kuasa aku kerasi kamu. Illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Melainkan bahawa aku seru kamu, maka kamu ikut bagi aku, maka jangan kamu keji akan daku dan keji oleh kamu diri kamu. Tiada aku dengan menolong kamu dan tiada kamu dengan menolong aku, bahawasa aku telah kufur dengan barang yang kamu syirik aku daripada dahulu dalam dunia serta Allah. Innaz zalimina lahum azabun alim. Bahawasanya segala orang yang zalim, kafir-kafir itu, bagi mereka itu azab yang sangat sakit. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat 22 ni sering saya sebut dan baca berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku juga di akhirat. Allah rakam. Tadi ayat 21 cerita di mahsyar. Cerita di ayat 22 ni cerita dalam neraka dah. Lepas daripada penghisapan di pada mahsyar, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka pergi masuk neraka. Maka dalam neraka tu ada mimbar. Mimbar ni untuk iblis. Iblis akan menyampaikan khutbah dia. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari, iblis akan berkhutbah dalam neraka. Pasal penghuni neraka ni akan cari dia, cari neraka iblis nak salahkan. Konon-konon mereka sesat waktu hidup di dunia lu pasal iblis punya kerja. Jadi mereka nak salahkan iblis. Semua duduk neraka dah, nak cari iblis punya pasal ni, punya punca yang mereka sesat waktu hidup di dunia. Mereka nak salahkan iblis. 2 minggu lepas kita cerita Sayyidina Anas kata raya orang beriman ni yang kedua selain daripada raya Aidilfitri Al-Adha, ada 5 hari raya. Salah satu dari 5 hari raya yang Sayyidina Anas sebut ialah orang tu mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia selamat ketika sakaratul maut tu daripada menjadi mangsa tipuan iblis syaitan. Pasal iblis syaitan dia akan all out, dia akan guna habis riak, habis celah untuk memastikan orang tu mati dalam keadaan tak ada iman. Pasal iblis jadi kawan dia. Iblis pegang dengan sumpah. Orang kita lah ni bersumpah guna nama Allah, tapi tak hayati pun sumpah dia. Iblis sumpah depan Allah Ta'ala dan dia beramai sungguh, dia pegang sungguh sampailah kiamat. Berkatalah syaitan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah syaitan apabila selesai urusan. Maksudnya ahli syurga masuk syurga, ahli neraka pergi masuk neraka dah. Selesai semua dah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Syaitan kata kepada penghuni neraka, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan suatu janji yang benar. Hak betul. Allah tak bohong. Dan Quran Allah cerita hak itulah yang benarnya. Wa wa'antukum fa akhlaftukum. Aku pun janji kat kamu, tapi aku mungkiri janji itu. Syaitan dia tipu elah pandai. Dia tak pernah tidur, dia tak pernah rehat, tak pernah penat. Kita tidur, penat, semua ada. Dia tak pernah kata penat. Pasal dia nak pegang janji dia. Dia janji. Syaitan tuan-tuan, senjata dia yang paling ampuh ni ialah dia akan bisik tentang kefakiran, kemiskinan kepada seorang hamba. Kita ni takut dengan miskin, takut hidup tak ada duit. Pasal apa? Duk tengok orang tak ada duit, orang tak apa nak pandang, hidup tak senang, jadi payah, macam-macam lah. Syaitan tuan-tuan, dia nak berjatuh ataupun nak tipu seorang hamba tu yang paling licik sekali cara dia ialah dengan
bagi takut dengan kemiskinan. Sedangkan orang soleh tuan-tuan, mereka nak dengan hidup dalam keadaan miskin. Walaupun maksud miskin ni bukanlah tak ada harta, tapi mereka tak mau harta tu masuk dalam hati. Dapat keluar. Nabi Muhammad doa hidup miskin, mati miskin. Tapi adakah miskin yang dipahami oleh orang? Duit tak ada, menyusah korang, duk minta-minta korang. Tak, tuan-tuan. Syaitan, dia kata aku janji, Allah, buat sikit je dosa, bukan lama mana pun, lepas itu bertobatlah. Kan Allah tu maha pengampun. Dia duk bagi rasa seronok dengan maksiat dia buat. Tuan-tuan, kita buat ibadat tak rasa manis, tak rasa lazat pun. Siapa? Pasal kita tak usah nak mahati untuk khusyuk. Semayang melilau, duk kata kat tu imam pula, lambat macam-macam duk beletiak kan. Jadi dahlah kita tak bersedia. Orang bersedia. Macam ada orang alim tuan-tuan, orang tanya dia, pasal apa duk tengok tiap kali nak semayang sebelum azan tu duk ada di masjid dah? Orang tanya pasal apa? Kira tak boleh tengok lah dia waktu azan tu lepas azan baru mai. Kita tak boleh nak tiru tuan-tuan, kita lekeh sungguh. Orang alim tu kata azan tu dilaungkan untuk bagi peringatan dan panggil orang yang lalai, bagi peringatan kat orang lalai untuk mai semayang. Azan tu fungsi azan. Aku tak mau jadi orang yang lalai, diperingat, dibagi tahu suruh mai semayang baru nak mai. Aku mai awal. Aku ingat Allah Ta'ala selalu, aku bersedia. Saya pernah kongsi dengan muslimat sebelum ni kan, saya tengok ada seorang korporat yang duduk di masjid Ulu Kelang, Masjid Sabirin. Masjid dulu depa kawan-kawan panggil Masjid Ekon, penuh ekon ni, masjid orang elit lah tuan-tuan. Saya kuliah sebulan sekali je tu. Jadi dia ni bukan Tok Bilai, tapi dia kadang-kadang dia suka tu ambil kerja Tok Bilai. Bila Tok Bilai lewat dia ambil. Bila saya tanya, oh dia tu abang seorang pelakon dulu, yang berlakon dalam drama polis, apa tu, polis Malam Rameh kan, malam Jumaat tu, filem Yusuf, drama Yusuf Aslam tu, polis apa, jejak khas apa, gerak khas. Gerak khas, pelakon perempuan. Lah ni dia tak tahu berlakon ke tak. Lepas tu cerita cerai-cerai dengan lelaki apa semua. Abang dia pun handsome, tinggi macam dia. Tapi 5 waktu ni, kawan-kawan jemaah di surau masjid tu kata dia 5 waktu ni duduk masjid. Sebelum semayang, sebelum azan dia masjid dah. Niaga kerja apa? Trading, syarikat trading besar. Tapi orang tak nampak macam dia berniaga. Dia punya pegangan semayang jemaah ni dan tunggu, ataupun nak semayang jemaah ni tunggu awal ni, dia akan dimurahkan rezeki pasal dia mengaji macam tu, dan dia dapat sungguh. Betul tuan-tuan, orang yang jaga semayang, apatah lagi dia semayang di awal waktu, dia ni pula belum azan lagi dia mai tunggu dah tuan-tuan, murah rezeki kata dia. Jadi orang alim ni kata azan tu adalah peringatan kepada orang yang lalai, orang yang duduk tengah leka ni, masuk waktu semayang dah ni, mai semayang. Aku tak mau jadi orang kategori tu, orang yang diberi peringatan baru tak, nak semayang baru nak ingat Allah, aku mai awal. Masya Allah tuan-tuan. Ada masjid kita payah gak tuan-tuan jadi pemimpin ni. Kalau pergi masjid awal, sekejap lagi dia tolak jadi imam kan, tu imam dia ada tolak. Kalau nak selamat masjid ni ya, insyaAllah. Pasal dia tu imam dia ada tak ada, dia ada imam ganti, imam rotib. Dia ada imam sampai macam masuk imam betul itu 4 orang semua pun, daripada waktu ada hari-hari dia bertugas. Kalau kita pergi ni, tak usah takut lah, mereka tak tolak kita walaupun kita terang mana hebat. Dia tak ada, pasal apa? Imam tu tugas. Dia bertugas waktu dia akan jadi imam. Tuan-tuan, iblis dia, saya pun tak lama tuan-tuan, pukul 10 saya nak kena bertolak, ada mesyuarat melayani di Port Dickson, esok program sehari. Tak main. Saya pun jadi saya nak kena berhenti, insyaAllah ayat ni minggu depan kita sambung balik, insyaAllah. Jadi saya minta muslimat tolong tunggulah, tak casuki sampai dia sampai. Dan yang selawat yang saya nak bagi untuk murah rezeki tu, saya putus setiap dah, tapi saya akan bagi minggu depan.
Pasal kalut tak ada ni. Tadi di Masjid Kuning saya bagi dah. InsyaAllah minggu depan saya bagi selawat poket tak kering tu, insyaAllah. Poket tak kering bukan pasal basah dah. InsyaAllah selawat itu kita akan bagi minggu depan dengan izin Allah. Jadi sekadar itu kuliah kita pagi ni InsyaAllah akan disambung oleh Fadil Ustaz Ahmad Dasuki. Dan moga-moga apa yang kita baca daripada ayat Allah Ta'ala ini jadi peringatan untuk kita supaya perjalanan hidup kita lurus selari seperti mana yang Allah dan juga Nabi kendaki dan melayakkan kita untuk mendampingi baginda insyaAllah. Wallahu alam. Kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma qihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.